Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, selamat pagi semua. Okey, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dengan tajuk subtopik perkumuhan dan penyah tinjaan. Perkumuhan dan penyah tinjaan. Minggu lepas kita dah selesaikan topik kadar pernafasan, betul? Yes. Jika dia buat aktiviti yang lebih, kita akan kadar pernafasan tinggi. Kalau aktiviti sederhana, kadar pernafasan sederhana, dan kalau duduk saja, kadar pernafasan akan menjadi rendah. Okey. Seterusnya, topik seterusnya ialah perkumuhan dan penyah tinjaan. Kita tengok dulu. Apa itu perkumuhan? Perkumuhan dan penyah tinjaan. Okey. Badan manusia menghasilkan pelbagai bahan buangan seperti air kencing, peluh, tinja, karbon dioksida dan wap air yang perlu disingkirkan dari badan untuk mengelakkan penyakit. Okey, banyak benda yang kita perlu singkirkan. Tak boleh duduk dalam badan. Okey. Proses penyingkiran bahan buangan dari badan dinamakan perkumuhan. Contohnya adalah seperti di bawah. Okey. Bahan, kita besarkan, kecil sangat ni. Okey. Bahan buangan air kencing. Selalu kita rasa nak terkencing, betul? Okey, kita rasa nak terkencing. Jadi, air kencing ialah salah satu daripada bahan buangan yang badan kita tak perlu. Kita minum air banyak. Lepas tu badan dah serap air, dah cukup dah. Yang balance tu, dia akan pergi ke pundi kencing. Dan pundi kencing bila dah penuh, dia akan kita rasa nak terkencing. Itulah macam mana air kencing boleh terhasil. Yang kedua ialah bahan buangan peluh. Peluh terjadi sekiranya badan kita menjadi panas. Okey, kita buat aktiviti badan kita panas, so kulit-kulit kita ni akan merembeskan peluh, keluarkan peluh lah. Dia akan keluarkan peluh. Sebab apa keluar peluh? Okey. Kalau kita berada di pada cuaca yang panas, kalau kita letak air dekat muka kita, apa jadi? Apa rasanya? Rasanya mestilah sejuk, betul? Jadi sama juga konsep peluh. Peluh akan keluar dan meliputi tubuh badan kita sebab nak sejukkan badan. Okey, yang ketiga ialah bahan buangan dia ialah karbon dioksida dan wap air. Karbon dioksida karbon dioksida disingkirkan daripada badan kita semasa kita bernafas, dan juga wap air. Wap air tu bila kita keluar tu, keluar sekali dengan wap air bersama karbon dioksida. Okey. Semua tahu kan? Kita sedut udara yang mengandungi oksigen yang banyak, dan bila kita hembus nafas, karbon dioksida banyak keluar berbanding oksigen. Karbon dioksida campur dengan wap air. Faham? Okey. Penyah tinjaan pula ialah proses penyingkiran tinja melalui dubur. Okey, dubur ni apa? Dubur ni ponggong lah. Okey. Penyah tinjaan. Semua sebut? Okey, penyah tinjaan. Kita nak keluarkan tinja tu. Tinja itu ialah tahi lah. Senang cerita tahi. Tapi bahasa sains dia tinja. Kalau dalam peperiksaan ke, ada peperiksaan nanti, jangan tulis tahi. Cikgu pangkah. Ya, jawapan kalau dia tanya apakah benda ini ialah tinja. Tinja itu aka tahi jugalah. Okey, dan ini adalah lubang dubur. Apakah maksud perkumuhan dan penyah tinjaan? Dia tanya. Okey, tengok ke atas balik. Okay, nampak? Proses penyingkiran bahan buangan dari badan dinamakan perkumuhan. Okey. Faham? Penyah tinjaan, proses penyingkiran tinja melalui dubur. Okey. Kita tengok. Dalam badan kita ada banyak organ. Organ tu maksudnya benda-benda yang dalam badan kita ni lah. Organ tu. Okey, kita tengok. Perkumuhan berlaku pada organ perkumuhan. Mari kita kenali organ perkumuhan dan hasilnya. Okey, tengok. Yang pertama sekali ialah peparu. Okey. Peparu membebaskan karbon dioksida dan wap air. Yang kedua, organ kita yang kedua ialah kulit. Kulit ni, nampak ni kulit kat dahi, muka, semua kita dilindungi oleh kulit. Okey.
kulit merembeskan peluh. Nampak? Okey, dekat kulit ni kita ada macam saluran untuk keluarkan peluh. Ketiga, ginjal. Nampak ginjal? Dekat pinggang kita ada dua bentuk macam kacang ni. Namanya ialah ginjal. Ginjal ialah menyingkirkan air kencing. Ada berapa? Ada berapa organ perkumuhan? Ada 3. Pertama, peparu. Yang kedua, kulit. Yang ketiga, ginjal. Okey. Berdasarkan maklumat di atas, cuba kamu kenal pasti organ perkumuhan dan hasilnya. Okey, dia tanya. Cikgu, bagaimanakah pula dengan penyah tinjaan? Dia tanya. Okey, kita tengok. Makanan yang tidak tercerna semasa proses pencernaan akan menjadi tinja. Okey, apa maksud pencernaan ni? Contohnya kamu makan roti. Makan roti. Okey, roti ialah karbohidrat. Karbohidrat. Jadi, bila kita makan roti, katalah kita makan satu roti yang gardenia yang ada coklat lah, ada strawberry tu kan. Kita makan sampai habis. Okey, satu roti telah masuk ke dalam perut kita. Bila masuk dalam perut usus akan cernakan dia. Okey, dalam perut tu akan cerna. So, dia ada asid dia, cerna. Macam dalam cerita Upin Ipin, kejap lagi kita tengok cerita Upin Ipin tu. Ni dalam. Nampak? Okey. Dia akan cerna dalam perut. Benda yang tercerna tu akan menjadi zat karbohidrat. Dia akan bertukar jadi karbohidrat dan pergi ke seluruh badan kita. Karbohidrat untuk tenaga. Okey. Pergi ke seluruh badan kita. Kalau kita makan daging, makan ayam ke, okey, ayam ialah protein masuk dan perut akan cernakan dan ayam tu bertukar menjadi protein yang akan diserap ke seluruh badan untuk menyebabkan badan kita menjadi besar, tinggi. Faham? Okey, jadi dia mesti kalau kita makan ayam besar macam ni, katalah kita pencernaan kita ambil separuh aja. Yang balance lagi separuh tu apa jadi? Dia akan memasuki ke usus besar, usus kecil, dia akan dipenyek dan lalu dekat usus besar, akhirnya sampai ke dubur. Ni usus kecil yang macam cacing ni. Usus besar yang macam gemuk-gemuk ni, nama pun usus besar kan. Dan akhirnya sampai ke sini, dah jadi penyek macam macam tahi lah. Okey, dan keluar ikut lubang dubur tu, lubang punggung lah. Nampak? Okay. Proses penyingkiran tinja berlaku melalui dubur dan dinamakan penyah tinjaan. Okey. Nampak? Okey. Okey, kepentingan dia. Kepentingan perkumuhan dan penyah tinjaan. Sekiranya proses perkumuhan dan penyah tinjaan terganggu, apakah yang mungkin berlaku? Cuba perhatikan situasi di bawah. Kita tengok. Maksud terganggu ni, awak tak berak. Tidak menyah tinja. Okay. Tidak menyah tinja selama 2-3 hari. Okay, apa jadi? Ataupun awak tidak kencing, membuang air kecil selama 2-3 hari. Awak perasan. Mula sehari memang tak perasan. Lepas tu hari kedua mula. Lepas tu, kenapa aku tak kencing? Macam tu lah. Okay. Situasi 1. Doktor, saya sukar membuang air kecil. Okay. Kebiasaannya, jika seseorang sukar membuang air kecil, dia berkemungkinan menghidap penyakit batu karang. Saya akan membuat pemeriksaan lanjut untuk mengesahkan keadaan encik. Batu karang tu apa? Batu karang tu ialah kristal yang terhasil di buah pinggang ni. Okey, dia menutup buah pinggang daripada menapis air kencing tu. Okey. Mengapakah air kencing perlu disingkirkan? Dia tanya supaya tak berlakulah penyakit buah batu karang ni. Okey. Situasi kedua. Okey, ini bukan orang yang sama, okey. Okey. Doktor, saya sukar membuang air besar.
Budak ni kata, budak perempuan ni kata, adakah tinja kamu keras? Tinja yang keras boleh menyebabkan kamu sukar untuk membuang air besar. Gejala ini dinamakan sembelit. Sembelit maksudnya awak sukar nak buang air besar, sukar nak berak lah senang cerita. Bahasa Melayu dia, sukar nak berak. Okey. Penting tak dia supaya tinja tu keluar? Penting tak? Dia tanya, mengapakah hasil perkumuhan dan tinja penting untuk disingkirkan? Supaya kita tidak mendapat penyakit daripada pengumpulan tinja dan bahan kumuh tersebut. Okey, faham? Kita ego kecilkan dulu. Okey. Kita akan tengok satu video YouTube lah yang berkaitan dengan penyah tinjaan. Aduh. Sekejap Saya cari. Perkumuhan dulu. Okey. Kita akan tengok satu video. Okey. Video ini berkenaan dengan penyah tinjaan manusia dan kepentingannya lah. Sarah berada di taman asuhan bersama adiknya, Sam, yang berumur 2 tahun dan ibunya. Sam sedang menikmati makanan tengah harinya. Tiba-tiba terdapat bau yang tidak enak dari Sam. Ibu berkata, "Oops, masa untuk menukar lampin Sam." Bila Sarah membantu menanggalkan lampin Sam, dia menutup hidungnya dan berkata, "Sekarang itulah perkumuhan." Ibu berkata, "Salah. Perkumuhan ialah bila dia kencing tetapi ini ialah tinja. Jadi ini ialah penyah tinjaan." Sarah berkata, "Panjangnya perkataan itu. Tin-ja-an." Kemudian dia menambah, "Saya berharap kita tidak mengeluarkan benda-benda yang begitu busuk." Ibu berkata, "Tetapi jika kamu tidak melakukannya, maka kamu akan menghadapi masalah yang besar. Dan bila seseorang kanak-kanak makan, makanan terhadam diserap oleh usus kecilnya. Tetapi terdapat juga sesetengah makanan yang tidak hadam dan tidak boleh diserap oleh tubuh. Makanan ini bergerak ke usus besar. Usus besar menyerap air berlebihan daripada makanan yang tidak hadam. Akhirnya, makanan yang tidak hadam ini dikeluarkan daripada tubuh melalui dubur. Makanan tidak hadam yang tidak dikeluarkan daripada tubuh akan membahayakan. Itulah sebabnya kenapa ianya sangat penting untuk mengeluarkan tinja dari tubuh kita. Orang yang tidak menyah tinja akan jatuh sakit. Orang yang tidak menyah tinja secara tetap boleh mengalami banyak masalah kesihatan. Satu masalah yang biasa ialah sembelit. Sembelit berlaku bila tinja berada terlalu lama di dalam tubuh dan menjadi sangat kering dan keras. Satu lagi masalah ialah radang usus besar. Ini bermakna usus besar menjadi merah, bengkak dan sakit. Kanser usus ialah kanser usus besar. Sel kanser dalam usus besar bertumbuh tanpa kawalan. Memakan makanan dengan diet serat yang tinggi seperti roti gandum penuh, sayur-sayuran segar dan buah-buahan akan menjadikan proses penyah tinjaan berfungsi dengan baik. Meminum air dengan banyak juga penting kerana ia melembutkan tinja. Okey. Faham semua? Okey, itulah fungsi kita perkumuhan dan penyah tinjaan. Okey. Okey, sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Okey, cikgu ada sediakan satu video YouTube Upin dan Ipin tu. Okey.
awak boleh tengok cerita pasal penyatinjaan juga. Okey. Okey, jumpa lagi pada hari Jumaat. Sekian, terima kasih.